Ianya juga bergantung kepada kemampuan parti-parti yang terlibat dalam membentuk kerajaan perpaduan ini menghormati satu sama lain. Kalau sekerat jalan ada yang tak menghormati. Kalau sekerat jalan ada yang berlaku zalim. Kalau sekerat jalan ada yang tidak bersifat adil. Kalau sekerat jalan ada yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak menjaga sensitiviti orang Melayu, orang India, orang Cina, sensitiviti kaum. Ini boleh menyebabkan keadaan mungkin berubah. Walaupun perjanjian ni nampak ketat, nampak macam kuat, keras dan tegas, tetapi macam-macam boleh berlaku dalam kehidupan, dalam politik. Okey. So tadi Datuk ulas pasal kalau tak ada perjanjian pun yakin Anwar boleh dapat majoriti tu kan. So ni ada orang tanya tu dalam live ni tanya, jadi kalau kata macam tu, jadi apa tujuan ni juga MOU ni nak dibuat? Tujuan dia nak memastikan bahawa tumpuan diberikan untuk menjaga negara. Bukan politik lah. Kalau ada memorandum ini, orang macam Muhyiddin Yassin, dia kena terima hakikat bahawa dia tak boleh mencuri lagi ahli parlimen. Sudah ada perjanjian ini, maka berapa banyak duit dia ada pun, dia boleh belanja sendiri je lah. Dia tak boleh beli ahli-ahli parlimen lagi, dia tak boleh beli ketua-ketua parti lagi, dia tak boleh beli mana-mana pihak untuk mengubah kerajaan. Bagi saya benda ni sangat baik, sangat baik. Cukuplah berapa lama kita rasa nak bergaduh je. Tumpuan kita sekarang ni ialah bina negara. Bukan senang kita nak pulihkan negara selepas dirosakkan oleh Mahathir Mohamad. Bukan senang kita nak pulihkan kehidupan dan ekonomi rakyat selepas negara ditimpa zaman kegelapan akibat daripada pemerintahan Muhyiddin Yassin. So nak repair dua zaman ini bukan satu benda yang mudah. Dan ianya perlukan kerajaan yang membentuk kerajaan perpaduan ini fokus dengan tugas menggalas tanggungjawab memulihkan ekonomi negara, ekonomi rakyat, dan mengembalikan keyakinan pelabur-pelabur untuk kembali ke Malaysia. Kalau kita asyik fikir tentang politik, asyik fikir tentang macam mana nak menyelamatkan kerajaan ini, matilah. Pilihan raya sepatutnya berlaku 5 tahun sekali untuk membela kerajaan. Dan sepatutnya selepas tamat tempoh 5 tahun ataupun bila wujudnya pilihan raya umum sekali lagi, baru kita memikirkan siapa yang bakal kita pilih jadi kerajaan. Tapi kalau sepanjang tahun baru je lepas pilihan raya, mereka dah kata mereka akan tukar kerajaan. Mereka dah kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri 10 minggu. So, apa jadi? Mereka dah berusaha untuk pastikan 19 hari bulan ni undi percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan gagal. So, kerja nak menjatuhkan kerajaan. So, kalau fokus ahli-ahli parlimen ni, kerja dia asyik nak mengekalkan kuasa dan asyik nak menjatuhkan kerajaan. Bila masa dia nak buat tumpuan untuk menjaga rakyat ni? So tak boleh. We got to put a stop on it. Dan kita pun tahu mereka ni ada duit yang luar biasa banyak. Mereka boleh buat macam-macam. Mereka boleh upah blogger-blogger, mereka boleh upah influencer, mereka boleh bayar ahli-ahli parlimen. Kita pun tahu juga bila mereka nak tarik SD ni pun ada juga. Bukan kita tak tahu, kita tahu siapa yang terlibat melakukan pembayaran. Okey. Dok, RPK kata tu video dia kata siapa MP tidak menyokong PM akan dipecat dan hilang kerusi MP. So soalan dia, adakah benda ni mengikut perlembagaan atau akta lomba parti tu?
Kalau mengikut aku janji yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen, kalau ikut aku janji yang dibuat oleh ahli parlimen sebelum mereka dicalonkan, ahli parlimen BN, kalau mereka keluarkan SD kepada Muhyiddin itu sendiri, kursi mereka boleh kosong. Sebab sebelum Datuk Seri Zalina buat aku janji ni, dia sudah refer dengan Jabatan Peguam Negara, dia sudah refer dengan pihak-pihak pakar undang-undang ni. So bagi saya tak ada benda lah yang ketua-ketua parti tanda tangan ni dia selaras. Kalau mengikut BN, saya tak pastilah parti lain dia orang ada aku janji ataupun tidak, tapi saya rasa semua parti ada aku janji. Cuma aku janji PAS ni hebat sikit. Kalau mereka ni keluar parti, jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri mereka. Talak 3 lagi teruk. Bagi saya setakat kosongkan kursi memang patut pun. Kalau dia bertanding atas tiket BN, walak dia, kesetiaan dia perlu kepada BN, perlu kepada Presiden Parti, pengurusi Barisan Nasional. Bukannya dia bertanding atas tiket BN, dia bagi sokongan dia kepada pengurusi ataupun Presiden Bersatu atau pengurusi Perikatan Nasional. Tak betul lah macam tu. Sampai bila kita nak bicara soal pengkhianatan ni? Tapi kalau dah ada perjanjian macam ni, kita dah tak ada isu pengkhianatan ni. Orang tak boleh khianat. Khianat dia, Setiausaha Agung Parti akan hantar surat kepada Speaker Dewan Negara, Dewan Rakyat, memaklumkan bahawa kursi itu kosong. Kan senang tu. Ini dia mungkin jawapan yang bersesuaian untuk pengkhianat-pengkhianat parti. Memanglah orang akan kata benda ni terlalu macam kuku besi ke apa. Itu suka hati dia orang nak menilai. Tapi bagi saya lebih baiklah kita displaykan ahli-ahli parlimen kita ni supaya tak boleh tidak boleh menjual ataupun melelong diri mereka kepada Muhyiddin ni, daripada kita asyik nak fikir tentang pengkhianatan. Okey? Ya. So, adakah ni orang tanya tu, adakah kerajaan gabungan ini dengan adanya perjanjian tadi boleh menjamin berapa lama boleh jamin kekal itu? Kalau ikut perjanjian ni 5 tahun pun boleh kekal. Sehingga pilihan raya yang akan datang. Baik. Maknanya dalam tempoh 5 tahun tu tidak akan berlaku sebarang, bak kata orang tu, usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Tetapi ada juga dinyatakan di dalam perjanjian itu, Perdana Menteri tidak boleh buat sesuka hati. Perdana Menteri kalau nak tukar kabinet, nak buat kabinet reshuffle, nak buat nak buat lantikan-lantikan, nak ubah portfolio menteri dan sebagainya, mesti berunding dengan ketua-ketua parti. Maknanya bukanlah Perdana Menteri itu mempunyai kuasa penuh. Masih lagi ini sebuah kerajaan campuran, gabungan parti-parti politik, yang mana Perdana Menteri nak buat keputusan mestilah dengan persetujuan ahli-ahli gabungan. So kita tak perlu bimbang lah. Sama juga kalau ada ahli gabungan tu masih lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti zaman dulu, yang menunjukkan mereka tidak sensitif dengan perasaan kaum tertentu. Itu boleh menyebabkan, maknanya boleh dibawa keluar semula, maknanya boleh dibincangkan semula. Tak boleh sesuka hati.